Assalamualaikum, kembali balik ke channel aku. So, untuk video kali ni aku nak bawa korang terbang ke Perancis. Tapi bukan terbang ke Perancis ni pada tahun ni lah, iaitu terbang balik ke masa lalu pada 1938. Okey, 1938. Apa yang ada? Macam biasa lah, dua video aku sebelum pasal FIFA World Cup. So 1938 FIFA World Cup lah. Kan dah 4 tahun daripada edisi sebelum 1934. Okey, 1938 Perancis menjadi tuan rumah. Okey, untuk FIFA World Cup edisi ketiga, di mana pada edisi ketiga ni dilangsungkan pada 4 Jun hingga 19 Jun 1938 di Perancis. Untuk event ataupun kempen kali ini, Perancis bagi 10 venue untuk digunakan, iaitu di sekitar kata Perancis lah. Okey, jadi 10 tempat tu adalah Lille, Reims, Le Havre, Strasbourg, Bordeaux, Antibes, Toulouse, Marseille, Lyon dan juga ibu kota diorang lah, iaitu Paris. Untuk venue di Lille, stadium yang digunakan adalah Stade Victor Bourque, yang boleh menampung kapasiti sebanyak 15,000 penonton. Di Reims pula, stadium yang digunakan adalah Velodrome Municipal yang boleh memuatkan 21,684 orang penonton. Di Le Havre, stadium yang digunakan adalah Stade Municipal yang boleh memuatkan 22,000 orang. Di Strasbourg, stadium yang digunakan adalah Stade de la Menu yang boleh menampung 22,000 orang. Di Bordeaux, stadium yang digunakan adalah Parc Lescure di mana boleh menampung sebanyak 34,694 orang. Di Antibes pula, stadium yang digunakan adalah Stade du Fort King yang boleh menampung 7,000 orang. Ini adalah stadium yang paling kecil yang digunakan dalam kempen kali ini. Di Toulouse, stadium yang digunakan adalah Stade Chapeau yang boleh memuatkan 35,472 penonton. Di Marseille, stadium yang digunakan adalah Stade Velodrome yang boleh memuatkan 48,000 penonton. Okey. Di Lyon, stadium yang digunakan adalah Stadium Stade Gerland yang boleh memuatkan 40,500 orang. Okey, tetapi malangnya untuk stadium yang ini, satu-satunya perlawanan yang ada kat situ dibatalkan. Jadi orang kata stadium ini tidaklah digunakan. Di Perancis ada dua venue yang digunakan, iaitu yang pertama Parc des Princes yang mampu menampung 48,712 orang penonton, dan juga Stade Olympique de Columbus yang boleh menampung 60,000 orang penonton, dan ini adalah stadium terbesar yang digunakan dalam kempen kali ini. Okey, kalau tak sebenarnya 11 venue di 10 bandar, tapi disebabkan di Lyon tu tak dapat guna, jadi 10 je lah venue yang dipakai. Untuk edisi kali ini 1938, edisi ketiga FIFA World Cup, untuk kali pertamanya, khas untuk edisi ini, juara bertahan iaitu Itali dan juga Perancis selaku tuan rumah, dia terus layak ke pusingan akhir. Okey, di mana kalau kita tengok edisi lepas 1934, Itali walaupun dia jadi tuan rumah, dia orang kata tetap kena main qualification round. Tapi untuk edisi kali ni terus ke dia tak payah main qualification round lah, dia terus ke pusingan akhir, sama macam orang kata Itali yang selaku juara bertahan. Okey, disebabkan edisi lepas 1934 juara bertahan Uruguay dia menarik diri, jadi tak adalah juara bertahan kan. Tapi untuk edisi kali ini 1938, kedua-dua pasukan ni layak ke peringkat akhir secara automatik. Jadi 37
negara yang lain selain daripada dua tadi, 37 negara lain ni akan main pusingan kelayakan terlebih dahululah untuk layak ke Piala Dunia. So daripada 37 negara ni hanya 16 sahaja negara yang layak ke Piala Dunia. Okey, jadi 16 pasukan yang layak ke Piala Dunia tersebut adalah Perancis, Belgium, Itali, Norway, Brazil, Poland, Czechoslovakia, Belanda, Jerman, Switzerland, Hungary, Cuba, Romania, Sweden, Austria. Dan penampilan pertama daripada satu-satunya wakil Asia untuk kali pertama, wakil Asia yang orang kata menyertai Piala Dunia pada masa tu. Okey, pada masa ni 1938 ni ada satu wakil Asia yang dapat masuk ke peringkat akhir Piala Dunia, yakni orang kata 16 terbaik lah, iaitu pasukan Indonesia. Tetapi pada masa ni Indonesia belumlah namanya Indonesia, namanya adalah Hindia Timur Belanda. Okey, kalau kita tengok Indonesia ni adalah secara tak langsung menjadi negara Asia pertama yang bermain di World Cup. Wow, kan? Tapi sebelum ni edisi 1934 ada satu negara Asia lain yang menyertai, iaitu negara Asia pertama yang join kelayakan. Tapi negara itu tak dapat masuk ke orang kata Piala Dunia. Dia just tersingkir di pusingan kelayakan, iaitu Palestin. So untuk Indonesia ni ataupun orang kata pada masa itu namanya Hindia Timur Belanda, dia layak ke Piala Dunia. Jadi 16 terbaik di Piala Dunia. Jadi untuk pusingan pertama, keputusannya adalah Perancis menewaskan Belgium 3-1, Itali menewaskan Norway 2-1, Brazil menewaskan Poland 6-5, Czechoslovakia menewaskan Belanda 3-0, Jerman menewaskan Switzerland 3-5 lah dalam perlawanan yang diadakan sebanyak 2 kali. Hungary menewaskan Indonesia ataupun Hindia Timur Belanda tadi dengan jaringan 6-0, manakala Cuba menewaskan Romania dengan 5-4, yang juga bermain sebanyak 2 kali. Okey, ada satu lagi perlawanan yang sepatutnya berlaku, iaitu antara Sweden dan juga Austria. Tetapi di saat-saat akhir Austria ni dia tarik diri, sebabnya pada ketika itu Jerman telah pun menawan Austria. Jadi Jerman dan Austria ni secara tak langsung menjadi satu negara. Jadi di sini Sweden dapat bye ke peringkat suku akhir. So dia akan pergi peringkat suku akhir tanpa perlawanan lah. Okay. Peringkat suku akhir pula melibatkan 8 pasukan yang menang pada pusingan pertama tadi, di mana pada peringkat suku akhir ini menyaksikan Itali juara bertahan menewaskan tuan rumah Perancis dengan skor 3-1. Brazil menewaskan Czechoslovakia agregatnya 3-2, kerana game ni berlangsung 2 kali. Perlawanan pertama Brazil dengan Czechoslovakia ni dia terikat 1-1. So perlawanan kedua Brazil menang ke atas Czechoslovakia 2-1. Okey, perlawanan ketiga melibatkan Switzerland dan juga Hungary, yang menyaksikan Hungary menewaskan Switzerland 2-0, dan juga kemenangan terbesar pada ketika itu adalah menyaksikan Sweden menewaskan Cuba 8-0. Untuk peringkat separuh akhir edisi ketiga 1938 mempertemukan Hungary dan Sweden, dan manakala satu lagi perlawanan adalah Itali dan juga Brazil. Okey, pada perlawanan Hungary dengan Sweden, Hungary menewaskan Sweden dengan skor 5-1, manakala Itali menewaskan Brazil dengan skor 2-1. Jadi dua pasukan yang kalah di separuh akhir, iaitu Sweden dan juga Brazil, mereka ni bertemu untuk menentukan siapa yang berada di tempat ketiga dan keempat. Jadi hasil perlawanan antara Brazil dengan Sweden ni, Brazil menewaskan Sweden dengan skor 4-2, dan ini membuatkan bahawa Brazil adalah pasukan yang berada di tangga ketiga, manakala Sweden di tangga keempat pada edisi 1938.
final pula mempertemukan dua pasukan yang menang tadi, iaitu Hungary dan juga juara bertahan Itali. Jadi ini adalah final kedua berturut-turut untuk Itali. Dan pada perlawanan ini, perlawanan akhir edisi ketiga ni 1938, Itali menewaskan Hungary dengan skor 4-2 dan menjadikan Itali adalah negara yang menang FIFA World Cup 2 edisi berturut-turut, iaitu pada 1934 dan 1938. So, untuk anugerah penjaring terbanyak edisi 1938 FIFA World Cup ini ialah pemain daripada Brazil, iaitu Leonidas da Silva. Okey, Leonidas da Silva ni dia skor 7 gol, di mana kita tengok 3 gol dia menjadikan hat-trick pada pertemuan round pusingan 16 tu, di mana Brazil menewaskan Poland 6-5. So dia ada hat-trick dekat situ. Dia skor pada suku akhir, di mana kalau kita tengok pada suku akhir tu, Brazil dia lawan 2 kali kan. Dia lawan dengan Czechoslovakia ni 2 kali. Yang pertama seri, yang kedua menang kan. Jadi dia skor kedua-dua game tu masing-masing 1 gol. Masa semifinal ketika Brazil kalah 2-1 kepada Itali tu, dia tak ada skor, tapi dia skor balik pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat ketika bertemu dengan Sweden, di mana dia menjaringkan 2 gol. Jadi total cukuplah 7 gol. So sampai situ je aku rasa aku punya perkongsian pasal edisi ketiga Piala Dunia 1938. So sebelum aku akhiri video aku, macam biasa lah, ada kata-kata mutiara untuk korang. Okey, kata-kata mutiara ni adalah, jika kita tak mampu nak ubah nasib kita, kita ubahlah sikap kita. Assalamualaikum, jumpa lagi.